buat punten dan sambal hijau. Orang Jawa panggil sebagai sambal ijo. Okey, cara memasak punten amat mudah sekali. Kita menggunakan beras, santan cair. Kita perlukan garam, daun pandan beserta sedikit minyak. Okey, jika kita menggunakan santan kotak. Okey, masukkan santan. Okey, 2 cawan santan. Dan kita masukkan lagi 4 cawan santan cair. Okey, masukkan sedikit garam. Okey, masukkan garam secukup rasa, bergantung kepada anda punya taste bud. Okey, masukkan 2 sudu minyak. Saya menggunakan santan kotak pada kali ini, so saya letakkan sedikit minyak untuk memberi lemak. Okey, serta mudah kita akan kepalkan semasa proses pengepalan nanti. Okey. Okey, daun pandan, selai daun pandan yang diikat, and then kita masak. Okey, kita tekan butang masak nasi dan kita memasak. Tuan puan jangan risau, tuan puan boleh menggunakan periuk nasi di rumah, sangat mudah. Okey, setelah masak, okey, keluarkan daun pandan dan sejurus seterus tu kacau dengan menggunakan spatula, okey, untuk melembutkan dan menjadikan nasi tu terus kita lenyek-lenyekkan. Okey, kita lenyekkan dalam keadaan masih panas supaya semasa dia agak lebih sejuk sedikit, mudah untuk kita kepalkan. Kalau orang dulu-dulu, okey, dia menggunakan teknik menumbuk, tapi oleh kerana nasi kita ini dengan sukatan air yang cantik beserta santan, dia dah dapat lah. Okey, so selepas itu pastikan nasi tuan puan, okey, punten tuan puan ini perlu disejukkan sedikit, tetapi tidak terlampau sejuk, masih dalam keadaan hangat. Okey, kita start kepalkan punten ini. Okey, seperti yang tuan puan saksikan, kita kepalkan dalam keadaan bentuk bujur, lonjong, memanjang. Okey, ikut kebesaran saiz yang tuan puan sukalah. Okey, kita masak sambal hijau pula. Okey, kita perlukan bawang merah, bawang besar, cili padi. Saya gunakan cili padi kampung, dan saya letakkan cili hijau besar, bawang putih, okey, dan paling penting ikan bilis. Masukkan semua bahan-bahan tadi yang telah dibersihkan. Okey, kita kisar bersama dengan sedikit air. Kita tak nak terlampau cair. Okey, kita kisar sehingga sebati dahulu, dan kemudian barulah kita masukkan ikan bilis tadi, sebab kita mahukan tekstur ikan bilis yang kasar. Kita blend ikan bilis itu pada kemudian di akhir, selepas bahan-bahan yang lain tu telah sebati ataupun halus. Okey, so
So kalau menggunakan air yang sedikit, tuan-puan pun maklumlah, dia akan menyebabkan mesin atau mesin kita tu akan jadi tersekat-sekat. So puan-puan kena ambil sudu untuk bagi bahan kisar tu untuk bergerak. And then tips saya selalunya saya akan tambahkan sedikit minyak, okey, di dalam bahan-bahan kisar tersebut supaya mudah untuk dikisar. Okey, kalau tak blender tuan-puan pula yang rosak. Okey. Baiklah, seterusnya adalah proses menumis sambal hijau. Kita perlukan lebih kurang setengah cawan minyak, okey, dan panaskan minyak itu secukupnya sebelum kita memasukkan bahan-bahan kisar kita tadi. Okey, bawang merah besar, bawang merah putih bukan, bawang merah kecil, bawang putih, cili padi, cili hijau besar. Alright. Oleh kerana saya menggunakan cili padi kampung yang memang sangat pedas, saya tambahkan lebih kurang 3 batang cili hijau besar untuk membalanskan daripada sudut kepedasan. Okey, saya tak tahan pedas orangnya. So saya tambahkan cili hijau besar berserta ia akan menambah warna hijau itu sendirilah. Okey, kita tumis. Kita biarkan dalam api yang sederhana kecil. Okey. Dan kita biarkan. Okey, balance ataupun air daripada balance kita gunakan tu pun kita akan masukkan juga kepada menumis, dalam proses menumis ini. Okey, kita tutup, kita biarkan dengan api kecil dan kita boleh buat kerja kita yang lain lah. Alright. Okey, jangan lupa kita cek kita punya sambal. Kerap ya, kacau-kacau, takut-takut hangus pula. Alright, kempunan pula kan. Okey, api pun cantik, dia punya bubble daripada sambal ni pun cantik. Okey, kepekatan dia akan kelihatan begitu ya, sebab dia pekat dengan bahan-bahan berserta ikan bilis tadi. Kalau tuan-puan perasan, ikan bilis tu pun ada nampak cang dia ataupun kekasaran dia. Okey, ini adalah tekstur sambal yang kita dah siap sedia untuk diperasakan dengan menggunakan sedikit gula. Okey, untuk letakkan garam, tuan-puan rasa dulu kemasinan sambal tersebut sebab kita menggunakan ikan bilis. Jika tuan-puan merasakan perlu letakkan sedikit garam, tuan-puan letaklah. Okey, jangan terus letak je, nanti takut gak masin pula. Okey, seterusnya bolehlah kita hidangkan sambal hijau kita, ataupun orang Jawa panggil ijo, sambal ijo, dengan punten kita yang telah siap tadi. Baiklah, jika ada lebihan sambal ijo ni, saya suka simpan dalam peti ais untuk dimakan bersama-sama dengan lauk pauk yang lain ataupun sebagai rencah. Seperti contoh, saya panaskan balik dan saya letakkan untuk meal yang ringkas, saya letakkan tahu, saya letakkan kentang seperti kita buat ala-ala sambal Jawa tapi berkonsepkan sambal hijau untuk memudahkan tugasan lah saya simpan lah. Okey. Alright, ini adalah hidangan yang dihidang ala-ala barat. Okey, tuan-puan boleh hidangkan dalam konsep yang lain juga. Itu sahaja, punten dan sambal hijau. Untuk resepi penuh, tuan-puan boleh scan
kod QR di sini untuk mendapatkan resepi punten dan sambal hijau.